Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan tugasan kumpulan kami yang bertajuk Ciri Budaya Masyarakat Kaum Murut. Kumpulan kami dianggotai oleh Muhammad Syahir bin Nordin 284074, Muhammad Khairul bin Maharudin 284144, Muhammad Ashraf Amir bin Muhammad Fakiruzi 284147, Hasyati binti Muhammad 283745, Nur Haizura binti Ilyas 283857, Nurul Aisyah Natasha binti Azman 283884. Negeri Sabah atau dikenali juga dengan gelaran Negeri di Bawah Bayu merupakan sebuah negeri yang didiami oleh pelbagai etnik. Selain etnik Kadazan Dusun dan juga Bajau, terdapat satu lagi etnik pribumi terbesar iaitu kaum Murut yang mana kaum ini merupakan etnik ketiga terbesar di negeri Sabah. Memandangkan kaum Murut adalah antara etnik terbesar di sana, adalah penting untuk kita mengetahui juga sedikit sebanyak mengenai amalan dan kepercayaan tradisi mereka. Berdasarkan bancian yang dilakukan pada tahun 2010, mereka yang berbangsa Murut mewakili 3.22% daripada keseluruhan penduduk negeri Sabah. Populasi etnik ini di negeri Sabah dianggarkan sekitar 120,000 orang. Biasanya mereka adalah petani, pemburu dan penangkap ikan, serta memungut hasil hutan seperti rotan, dama dan juga madu. Kaum Murut merupakan satu kaum yang tertua di Sabah yang datang dari Annam, Indonesia, China dan Kepulauan Filipina. Perkataan Murut di Sabah merujuk kepada kumpulan penduduk yang tinggal di lereng bukit atau tanah tinggi di pedalaman yang mempunyai hubungan rapat dengan suku dusun. Murut berasal dari akar kata purut iaitu berian atau hantaran mas kahwin. Adat pemberian atau hantaran mas kahwin mereka yang unik telah menjadikan kaum ini dikenali dengan budayanya. Kebiasaannya kaum Murut terdapat di Sabah serta di wilayah perbatasan Kalimantan dan Sarawak. Di Sarawak pula terdapat juga kaum Murut, akan tetapi suku kaum ini amat sedikit kerana kaum ini terletak di bawah kaum orang Ulu iaitu mewakili pribumi kecil sahaja. Kaum Murut di Sabah menetap di Tenom, Kemabung, Persiangan dan Keningau. Kaum Murut terbahagi kepada Murut Tahul atau Tagal, Tidung, Timugon, Sembakung, Paluan, Bokan, Kalabakan dan Murut Surundung. Selain itu, kaum Murut juga mendiami rumah panjang yang menempatkan 10 hingga 20 keluarga berhampiran di tepi sungai. Adat dan tradisi. Kaum Murut dikenali dengan kepelbagaian adat dan budaya. Mereka mempunyai adat yang unik di dalam perkahwinan, kematian dan kelahiran. Perkahwinan. Upacara perkahwinan yang diamalkan mereka adalah sangat unik kerana penuh dengan adat dan berlangsung di rumah panjang dalam masa yang lama. Adat tinauh adalah adat hantaran mas kahwin atau barangan perkahwinan yang terakhir diberi oleh pengantin lelaki kepada pengantin perempuan. Adat tinauh ini boleh dilakukan selepas 20 atau 30 tahun selepas perkahwinan mereka. Selepas membuat adat tinauh, terdapat beberapa upacara yang perlu dilakukan. Adat perkahwinan kaum Murut sebenarnya adalah unik kerana keluarga pasangan pengantin akan selalu membantu dari segi kewangan, harta benda, tenaga dan begitu juga sebaliknya. Kematian. Kaum-kaum asli di Pulau Borneo ini mengamalkan kepercayaan animisme dan kaum Murut juga tidak terkecuali. Kaum Murut secara tradisionalnya menyimpan mayat si mati dalam tajau besar. Setelah sekian lama, amalan itu juga telah ditinggalkan dan kebiasaannya kini mayat dimasukkan dalam keranda. Suatu tugu berbentuk seperti tugu kaum Cina didirikan di atas keranda tersebut yang telah ditanam. Pondok kubur biasanya dihiasi dengan cantik oleh keluarga dan terdapat ukiran berunsurkan keunikan Pulau Borneo serta corak burung enggang. Orang yang telah meninggal akan dikebumikan bersama-sama barang kepunyaan mereka seperti sarung, pakaian, pinggan, sudu serta berus gigi. Kelahiran.
Mereka tidak mempunyai adat resam dan pantang larang semasa mengandung dan bersalin. Tetapi mereka mempunyai beberapa pantang larang selepas bayi itu dilahirkan, iaitu dari segi pemberian nama. Bagi masyarakat Murut, bayi yang dilahirkan tidak akan diberi nama dengan serta-merta bagi mengelakkan sebarang perkara buruk menimpa bayi tersebut. Kebanyakan nama yang diberi adalah berdasarkan nama alam semula jadi atau melalui sesuatu peristiwa tertentu. Nama orang Murut juga berkemungkinan bertukar untuk beberapa kali bergantung kepada keadaan yang berlaku di sekeliling mereka. Sebagai contoh, jika seseorang itu kerap sakit atau ada yang meninggal dunia dan secara kebetulan nama mereka adalah sama, kaum Murut yang mempunyai nama itu tadi perlu menukar nama tersebut dengan serta-merta bagi mengelakkan perkara yang sama berlaku kepada dirinya. Pakaian. Antara keunikan lain yang terdapat pada kaum Murut ialah pemakaian mereka. Terdapat pelbagai jenis pakaian yang dipakai oleh mereka bermula dari kepala hingga ke kaki. Pakaian yang dipakai adalah berbeza mengikut jantina dan majlis. Antara jenis pakaian wanita ialah pinongkolo, pipirot, salupai, sinikot, rarangkol, holong. Bagi lelaki, pakaian mereka seperti babaru puputul, aba puputul, tupi sunalatan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Terima kasih kepada rakan saya tadi. Dan saya Muhammad Khairul bin Maharudin, nombor kad matrik 284144, akan menyambung slide seterusnya iaitu bahagian tarian. Kaum Murut mempunyai 3 jenis tarian, iaitu 1. Tarian Munggu Natib, 2. Tarian Lasaran, 3. Tarian Masayau. Okey, untuk tarian Munggu Natib, ia merupakan tarian tradisi kaum Murut Timugon dari daerah Tenom yang berasal dari perkataan apit yang bermakna jepit, iaitu ketika menari, kaki terjepit atau terapit oleh 2 buluh jika tidak rapat, tidak cekap mengelaknya. Munggu Natib ditarikan di hari majlis Magawau yang memuja semangat padi. Biasanya, tarian ini tidak memerlukan iringan muzik kerana bunyi buluh yang dilagakan akan berbunyi kuat serta hentak dan irama yang menarik. Bagi tarian Lasaran ini amat terkenal dalam kaum suku Murut. Kebiasaannya tarian ini hanya dilakukan di lantai khas yang berukuran kira-kira 81 kaki persegi. Lokasi lantai khas terletak di tengah rumah panjang yang diperbuat menggunakan kayu buluh. Kaum perempuan akan memakai pakaian tradisional warna hitam dan hiasan manik-manik yang berwarna-warni. Bagi kaum lelaki, mereka akan memakai topi berbulu burung serta pakaian diperbuat daripada kulit kayu bercampur kain warna. Dalam tarian ini, nari akan membuat satu bulatan sambil menggelonjak di atas lantai. Lasaran dengan diiringi dengan bunyi hentakan susunan kayu balut di bahagian bawah lantai lasaran. Selain itu, penari lelaki akan melonjak ke atas untuk mencapai kilat yang digantung bahagian atas bersorak tanda gagah. Pengakhiran tarian Lasaran ini adalah berbalas-balas pantun, tanda mengeratkan lagi tali silaturahim antara mereka. Pada masa itu, tarian ini diadakan bagi menyambut kepulangan para pahlawan yang telah mencapai kemenangan setelah bertarung di medan perang. Tarian Masayau, iaitu dilakukan oleh kaum Murut di Limbawan. Kebiasaannya, tarian ritual ini dipersembahkan di majlis-majlis perkahwinan, hari-hari kelepasan am suku kaum Murut seperti hari pesta menuai padi. Tarian ini diiringi dengan pukulan 9 biji gong, sebuah gendang dan 1 set bakakung atau kulintangan. Alat-alat ini terdapat dalam tarian dan akan dipalu mengikut rentak-rentak tertentu, dan lazim dimainkan ialah pukulan bernama Magadang. Melalui tarian ini, ragam-ragam tarian tidak terhad pada satu bentuk sahaja. Ia boleh ditari
ditarikan oleh sepasang penari, lelaki dan wanita. Dalam bentuk konteks pakaian pula, penari lelaki akan memakai pakaian dipanggil bengkat dan abag sementara. Pakaian wanita pula dipanggil linambungan dan pinangkit. Agama dan kepercayaan. 80% daripada mereka adalah agama Kristian, manakala 18% pula adalah penganut agama Islam. Baki daripada jumlah tersebut adalah mereka yang menganut agama lain atau masih mengamalkan kepercayaan tradisional. Perayaan. Kaum Murut juga menyambut perayaan seperti Hari Raya, Hari Krismas, Tahun Baru, Majlis Hari Jadi, Pengebumian dan Pesta Kalimaran dan lain-lain. Pesta Kalimaran ialah pesta yang sama seperti kaum kadazan dusun yang menyambut pesta keamatan. Ia sambut selepas mereka menuai padi. Kaum Murut masa kini telah mengalami proses kemodenan yang ramai bekerja sebagai kaki tangan kerajaan dan bukan kerajaan. Mereka juga tinggal di bandar-bandar besar dan mempunyai pekerjaan profesional. Namun demikian, kaum Murut ini masih lagi mengamalkan adat istiadat nenek moyang mereka sebagai adat turun-temurun yang mempunyai nilai estetika yang tinggi dan dalam kehidupan. Ciri-ciri khas. Kaum Murut juga mempunyai ciri-ciri khas yang menjadi ikonik yang dikenali sehingga kini. Walau sudah ramai di kalangan kaum Murut yang telah berhijrah dan bercampur budaya, namun ciri-ciri khas tersebut tidak dilupakan dan dikekalkan. Sekian, terima kasih. Rumah panjang. Kaum Murut membina rumah di kawasan yang berhampiran dengan tepi sungai. Rumah panjang kaum Murut atau lebih dikenali di kalangan mereka sebagai Pahum Sinom Pipit mempunyai lebih kurang 15 rumah atau sulap. Material membina rumah ini diperbuat daripada kayu berbentuk bulat untuk membuat gelegar, manakala kulit kayu digunakan sebagai dinding dan lantai rumah tersebut daripada buluh. Di dalam rumah tersebut mempunyai bilik tidur untuk ahli keluarga dan bahagian ruang tamu dipanggil sebagai salon yang digunakan oleh kaum ini untuk bersosial, upacara keagamaan dan tempat membincangkan sesuatu perkara. Ruangan laluan yang dikenali sebagai tetangah memisahkan salon dan sulap. Berbantul nusulap atau pelantaran di dalam sesebuah bilik dijadikan tempat tidur bagi anak dara. Ruangan dapur atau ropur rumah panjang kaum Murut ini pula dibuat daripada tanah liat. Kerja harian. Kebanyakan kaum ini terdiri daripada kalangan petani, menangkap ikan di sungai serta memburu. Namun mereka juga memanfaatkan hasil-hasil hutan sebagai kerja harian mereka seperti mencari rotan dan juga mengambil madu lebah. Perhiasan. Untuk menghiasi pakaian lelaki dan perempuan, manik-manik plastik dan bahan moden yang lain seperti benang emas dan perak, labuci dan benang berwarna digunakan. Tali pinggang yang dibuat daripada berbagai-bagai bahan seperti manik cengkerang dan kaca duit shilling perak, tembaga dan logam-logam lain. Lapik pinggang yang dibuat daripada rotan berwarna untuk mengetatkan gaun. Seluar atau anak baju. Kalung dibuat daripada berbagai-bagai bahan, dijadikan hiasan leher dan dada. Gelang juga dipakai untuk menghiasi lengan, pergelangan tangan serta kaki. Tutup kepala seperti terendak atau tudung dipakai oleh kaum lelaki dan wanita sebagai pakaian biasa sebagai pelindung dan penahan peluh. Pada majlis-majlis upacara, terendak-terendak yang dipakai adalah lebih indah dan berwarna-warni. Spesialis ritual memakai tutup kepala dan pakaian dengan hiasan yang banyak yang membezakan mereka dari orang biasa apabila mereka menjalankan sesuatu upacara tradisional. Kaum lelaki masih memakai sigah sejak dari dahulu lagi. Sigah atau tanjak ini adalah sekeping kain segi empat yang dipakai dalam berbagai-bagai bentuk mengikut daerah atau asal si pemakai. Kaum wanita pula memakai manik, sisir tudung dan terendak bergantung pada waktu dan kegiatan yang dilakukan. Kesimpulannya, masyarakat Murut di negeri Sabah merupakan masyarakat yang mempunyai cara hidup yang istimewa. Namun kini adat dan tradisi nenek moyang kaum tersebut semakin terhapus akibat oleh peredaran zaman yang semakin canggih ini. Sebagai contoh, kepercayaan kepada perkara-perkara yang dilihat mistik dan karut.
Anak-anak muda sekarang beranggapan perkara sedemikian adalah tidak logik dan menyebabkan mereka mengambil langkah untuk tidak mengamalkan tradisi serta adat tersebut. Seharusnya mereka perlu mengekalkan adat dan budaya sedemikian supaya tradisi kaum ini terus terpelihara. Sekian, terima kasih.